adalah petunjuk kepada mereka yang bertakwa. Nanti insya-Allah sebab kita akan bincangkan tentang ayat surah Al-Baqarah kan. Jadi dia adalah petunjuk dan seharusnya menjadi petunjuk kan. Kerana itu kan, insya-Allah nanti kita akan tengok sikit tentang objektif ni kan. Dia objektif ni dia ada tahap-tahap kan. Kalau kita buat perancangan strategik lah, semua yang terlibat kalau macam universiti dan juga organisasi mana pun kan, dia ada bertahap-tahap kan. Itu insya-Allah kita cuba lihat kan. Yang ketiga, bersedia kan, kita kena berhadapan dengan Quran ni dengan keadaan hati yang bersedia sepenuhnya untuk menerima petunjuk, ilmu dan kebenaran daripada Al-Quran kan. Kalau dalam kalau dalam hati kita ni ada lagi satu ruang yang kita tak mau buka kepada Al-Quran ni, maka Al-Quran ni tidak akan memainkan fungsi dan peranan dia kan. Apa sahaja yang ada dalam Al-Quran ni, dia mesti datang kepada hati yang bersedia untuk menerima dia kan. Ini adalah tuntutan ya kan. Tapi kalau hati itu tak, dia datang kepada bekas yang tertutup kan, seperti mana yang Allah SWT sebut dalam ayat yang afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak memerhatikan, memikirkan, tadabbur Al-Quran ini, am ala qulubin aqfaluha, ataupun ada tutupan di atas hati mereka ni kan. Jadi tutupan ni maksud dia macam tu lah kan. Dia, kalau tak dibuka penutup tu, maka Quran tu dia tak boleh masuk kan tu kan. Jadi dia kena dah masuk ke dalam bekas yang telah sedia terbuka, bersedia menerima sepenuhnya petunjuk, ilmu dan kebenaran Al-Quran ni kan. And, kalau tidak, maka dia tidak akan masuk kan. Okey, kemudian Al-Quran juga perlu dihadapi dengan persediaan juga, bersedia untuk mengubah diri kita dengan Al-Quran ni kan. Kalau kita baca ni hanya untuk dapat pahala di bulan Ramadan khususnya, lagi banyak pahala, kita kata tadarus dan sebagainya kan, maka Al-Quran ni tidak akan melaksanakan peranan dia kan. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada mereka yang bertakwa ni kan. Jadi kita mendekati Al-Quran ni dengan menyediakan bekas yang nak menerima Al-Quran ni, itu hati manusia ni kan. Kita nak kena bersedia mengubah diri kita dengan setiap ayat-ayat yang turun daripada Al-Quran. Satu pun tak boleh dibiarkan berlalu tanpa kita memikirkan sungguh-sungguh apa yang kita nak laksanakan dengan Al-Quran ni kan. Yang kelima, kita kata sentiasa memohon perlindungan dengan Allah daripada kegelincongan, matlamat dan kelemahan himmah, kelemahan semangat kita kan. Sebab sepanjang perjalanan ni nanti akan banyak gangguan-gangguan kan, daripada musuh besar kita yang amat mengetahui bahawa manusia ni mesti digelincungkan daripada petunjuk yang diturunkan oleh Rabb ni kan, iaitu syaitan, iblis kan. Betul Allah SWT sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 98 ni, Allah kata fa idza qara'tal Quran, bila saja kamu baca Al-Quran ni, bila saja kamu baca Al-Quran, qara'tal Quran, fasta'id billah minasyaitanir rajim, maka mohonlah perlindungan Allah, perlindungan daripada Allah, minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam ni kan. Sebab kita akan menjadi lemah sepanjang jalan ni. Dia ada dua perkara yang nak kena minta perlindungan ni. Satu, kegelincongan matlamat kan, baca Quran ni dengan matlamat-matlamat yang lain kan, supaya sedap, orang kata sedap, pandai qari dan sebagainya kan. Ataupun baca Al-Quran ni dengan ada yang mungkin matlamat-matlamat dunia, dapat duit ke kan, dan sebagainya. Jadi itu ada kegelincongan matlamat kan. Dan kelemahan himmah, semangat ataupun kekuatan yang ada dalam diri kita ni kan, untuk meneruskan perjalanan yang benar bersama Al-Quran ni sepanjang hayat sampailah akhir detik nafas kita ni kan. Dan yang keenam, kita sentiasa bergantung harap pada Allah sepanjang perjalanan ni kan. Betul Allah SWT sebut wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa qalu alhamdulillah, mereka berkata alhamdulillah alladhi hadana li hadza, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang memberikan hidayah kepada kita ini, hidayah ini kepada kita, Al-Quran Karim, kan. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, tidaklah kami ni akan mendapat hidayah kalaulah tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sepanjang perjalanan kita tu, bila saja kita rasa tak faham Al-Quran, tak dapat nak kita kena balik kepada Allah, berdoa, minta doa, kan, bergantung kepada Allah. Ya Allah, kan, baca doa yang Rasulullah ajar selalu, kan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, ingatkan kami apa yang kami lupa daripada dia. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna, dan fahamkan kami apa yang kami jahil daripada Al-Quran ni, kan. Setiap perjalanan ni nak kena kembali minta pada Allah Subhanahu Wa Taala bantuan dan pertolongan, supaya jangan kita hilang arah di tengah jalan dengan Al-Quran ni, kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Rabbana la tuzigh qulubana, ini doa, kan, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau lencungkan hati kami ni, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kepadanya kami, wa hab lana min ladunka, dan kurniakan kepada kami dari sisi engkau rahmatan innaka antal wahhab, engkau adalah yang maha pemberi, memberi kurnia, kan. Kemudian satu perkara yang kita nak juga faham, belajar adalah Quran ni kita nak baca dia sebagaimana dia diturunkan, kan. Dalam satu hadis yang mafhum hadisnya, kan, kita kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran ni sebagaimana Al-Quran tu diturunkan, kan. Jadi selalunya kita faham bacalah Al-Quran ni sebagaimana diturunkan dari segi bacaan dia tu, kan, bacaan mengikut qiraat manakah dan sebagainya. Sebenarnya juga, kan, Syed Qutb ni dia kata baca Al-Quran ni sebagaimana Al-Quran tu diturunkan kepada sahabat-sahabat ni, kan. Jadi Al-Quran turun macam mana? Kita kata diturun sikit, kan. Dan Al-Quran ni turun untuk membimbing perjalanan sahabat ni, kan. Begitu juga ketika mana Al-Quran turun ni, sahabat-sahabat ni dia berada dalam keadaan ada agenda yang mereka nak penuhi, kan. Ada mission yang mereka laksanakan dalam kehidupan mereka, dan Quran ni datang untuk membimbing mereka dengan mission ni, kan. Kalau tidak, bila kita baca Al-Quran ni, insya-Allah kita tidak dapat untuk apply Al-Quran ni dalam hidup kita secara yang tepat, kan. Dan kita baca surah-surah, contohnya surah Nuh contohnya, kan, kita dapati Al-Quran ni datang, ataupun wahyu Allah SWT datang kepada Rasul dalam, boleh kata hampir keseluruhan isi Al-Quran ni dia berkait dengan dakwah, kan. Ada mission yang dilaksanakan oleh mereka yang Quran ni turun kepada mereka, iaitu mission menyampaikan mesej Allah SWT kepada manusia, kan, memberi peringatan dan sebagainya, kan. Tapi kalau kita terima Al-Quran dalam keadaan kita tak ada apa-apa, kita tidur, ni, kita tak ada mission, tak ada arah yang kita nak tuju dengan kedudukan kita sebagai Muslim, maka Al-Quran ni kita tak boleh nak tengok tak mana dia sebenarnya nak di-apply dalam kehidupan kita, kan. Ini salah satu perkara yang insya-Allah lagi banyak kita baca, kita menerka perjalanan Al-Quran ni, kita akan nampak bahawa Al-Quran ni sebenarnya diturunkan kepada orang yang ada mission, kan. Dan kalau mission kita lain dengan mission yang Al-Quran turun kepada orang yang ada mission ni, maka Al-Quran tu dia tak boleh nak fit dalam kefahaman dan perjalanan kita secara yang elok, kan. Jadi insya-Allah mission ni adalah mission kepada hidup seorang Muslim yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Iaitu mission, kan, Allah kata, kan, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Allah namakan kamu, surah Al-Hajj, Allah namakan kamu muslim, kan. Wa fi hadza liyakuna ar-rasul syahidan 'alaikum, supaya dengan itu Rasul menjadi saksi ke atas kamu, wa takunu syuhada 'alan nas, kamu pula menjadi saksi ke atas manusia. Jadi Allah kata Allah namakan kamu muslim ni ada sebab, kan.
supaya Rasul menjadi saksi ke atas kamu dan kamu menjadi saksi ke atas manusia. Itu adalah mission, tugas yang diturunkan kepada Muslim ni. Dan kerana itu jugalah kan, Al-Quran ni menjadi bimbingan untuk mereka yang melaksanakan mission ni, Muslim ni kan. Barulah kita akan faham konteks ayat-ayat itu dengan tepat kan. InsyaAllah bila kita berjalan dengan Al-Quran ni, kita akan semakin jelas perkara ni. Kemudian juga satu aspek lagi adalah bacalah Al-Quran ni sebagai arahan untuk dilaksanakan, bukan Al-Quran ni sebagai surah ataupun ayat yang kita baca untuk mendapat ganjaran-ganjaran pahala. Itu betul kan, tapi ganjaran pahala ni dia adalah bonus sebenarnya kan. Objektif ataupun tujuan besar Al-Quran ni adalah untuk menjadi pembimbing kepada manusia ni kan. Macam kita buat periksa ke, kalau untuk guru-guru kan, yang mengajar universiti ke, pensyarah sebagainya kan, kita buat kelas, kita bagi periksa, bagi projek ke, assignment ke, kita bagi juga markah bonus kepada pelajar kan. Siapa yang buat kemudian dia tambah lagi di atas tu, dia dapat markah bonus kan. Tapi markah bonus ni ialah di atas daripada markah penuh kan. Begitu juga Al-Quran ni kan, membaca dia terusan, yang tu Allah kata ganjaran dia banyak. Ganjaran yang banyak tu adalah bonus sebenarnya. Yang objektif besar dia adalah pelaksanaan apa yang Allah hendak daripada Al-Quran ni, dan banyak-banyak ayat yang kita akan baca sepanjang Al-Quran ni adalah supaya dia menjadi bimbingan, menjadi ubat kepada jiwa manusia, dia menjadi petunjuk kan, kepada kan, rahmat kepada kehidupan kita kan, kerana dia adalah petunjuk ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus ni. Tapi kalau kita tak buat major core daripada assignment kita tu, kita hanya cuba dapatkan bonus saja, maka kita akan fail lah kan, di dalam kita ni kan, ataupun dalam kos kita ni kan. Jadi dia adalah arahan untuk dilaksanakan, turun satu ni kan. Setiap kali kita jumpa ayat Quran, kita kena fikirkan apakah yang hendak kita buat dengan ayat Quran ni kan. Apakah bukan kita saja, Allah hendak kita buat dengan ayat Al-Quran ni, sudut praktikal dia kan, sudut kegunaan ayat ni kan. Dia tidak boleh berlalu begitu saja tanpa ada sebab ayat tu turun ataupun sampai kepada kita kan. Dia adalah seperti mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni kan, dalam riwayat menceritakan ketika mana turunnya ayat yang contohnya ayat tentang tutup aurat dan sebagainya, final ayat tentang tutup aurat ni, sahabat-sahabat kan, terutama wanita-wanita zaman Rasulullah, turun saja ayat ni, terus mereka kan, tengok sekeliling mereka, cari kain-kain yang ada, tutup terus aurat kan. Itu adalah tutup aurat seperti mana yang disuruh oleh Al-Quran kan. Bila mereka baca ayat tentang aurat contohnya, mereka faham itu adalah arahan Allah SWT supaya mereka tutup aurat. Jadi tidak ada masa dah untuk ditangguhkan kan. Terus kan, dalam riwayat ceritakan ada yang tengok ada tirai, tarik tirai tu, tutup terus kan. Kerana mereka terus, maknanya perasaan mereka rasa tak bolehlah hidup tanpa tutup aurat sebab Al-Quran suruh kan. Kalau mungkin dalam konteks kita ni, sebab kita bukan generasi Al-Quran kan, kita katakan jil Quran ni, kita mungkin rasa tak apalah, Ustaz pergi nanti dulu, pergi jahit elok-elok dulu ke, pakai dan sebagainya kan. Tapi bagi mereka ni tidak ada lagi dah hari yang tidak boleh berjalan dengan membelakangkan arahan daripada Tuhan yang turun melalui wahyu ni kan. Itu adalah arahan untuk dilaksanakan kan, InsyaAllah. Jadi membaca Al-Quran ni adalah satu perjalanan yang bermatlamat, kita katakan, ataupun meneroka berjalan dengan Al-Quran ni satu perjalanan yang bermatlamat kan. So saya letakkan beberapa tahap dalam matlamat kita ni kan. Yang ni tidak datang daripada ini, datang daripada pemerhatian dan juga model yang saya cuba nak ketengahkan. Sebab kita harap dengan ni insya-Allah masyarakat kita akan membaca Al-Quran dengan bermatlamat kan.
Dia tidak jadi Al-Quran ni sebagai satu kitab yang diagungkan, kan? Pada masa nuzul Quran ke, kita pun baca ramai-ramai, buat program-program tertentu nuzul Quran, khatam nak kahwin ke, kita khatam dan sebagainya, ataupun dia adalah bacaan-bacaan yang menjadi ubat bila kita kena rasuk ke dan sebagainya, kan? Lebih daripada tu lagi, kan? Untuk mencapai objektif yang Allah SWT hendak, kan? So saya cadangkan, kita ni model yang saya cadangkan adalah ada lima stages yang so kita kena letakkan target, kan? Bagi target level yang pertama ni adalah saya namakan sebagai persediaan, kan? Persediaan untuk kita meneruskan perjalanan, kan? Dengan Al-Quran Karim yang panjang, kan? Perjalanan sepanjang hayat, bukan saja panjang tapi sepanjang hayat, kan? Persediaan ni pertama membaca dengan betul, kan? Belajar baca dengan betul, semampu mungkin lah. Ada orang yang bertahun-tahun pun dia tak boleh lagi. Baca yang betul ni penting sebab dia adalah asas yang pertama, kan? Kalau tidak, macam mana kita nak pegang Al-Quran itu sendiri, kan? Kita setiap kali nak kena harap ada orang betulkan kita, kan? Jadi dia kena mula dengan belajar baca yang betul, baca dengan intonasi yang betul. Intonasi yang betul ni maknanya dia memerlukan kita melihat makna ayat yang kita baca tu, kan? So belajar, jadi intonasi yang betul ni lah yang sebenarnya objektif kenapa orang belajar taranum lah, belajar berlagu dengan Al-Quran ni, bukan nak bagi sedap lagu saja, tapi sebenarnya supaya bacaan kita tu memberi kesan kepada diri kita, kan? Bila ayat tu ayat yang mengancam dengan neraka Allah SWT, maka kita baca dengan sebagai orang yang merayu kepada Allah SWT supaya selamatkan kita daripada ancaman Allah SWT. Kalau tidak, ayat tu dia berlalu macam tu sajalah, kan? Ini adalah apa yang disebut dalam riwayat menceritakan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia, kan, macam mana nak menjelaskan tentang ayat Al-Quran haqqa tilawatih, kan? Mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang haqqa tilawatih, yang sebenarnya. Sayyidina Umar ni dia kata baca ni seperti mana sahabat-sahabat semua, mereka ni bila jumpa ayat-ayat yang tentang ancaman, mereka akan minta doa kepada Allah SWT. Ya Allah, Engkau selamatkanlah kami daripada ni, kan? Walaupun di tengah sembahyang, kan? Ada juga riwayat menceritakan Rasulullah SAW sebut, kan, salah satu dia kan, ayat-ayat dalam hadis menceritakan Rasulullah dia baca sembahyang tahajud, kan, malam, doa Nabi Isa, kan, kalau engkau mengazab mereka, maka engkaulah yang maha perkasa, kan? Kalau engkau memaafkan mereka, mengampunkan mereka, maka engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, kan? Macam tu, kan, ada ayat surah saya tak ingat, kan, tapi Rasulullah dia baca berulang-ulang sampailah, kan, panjang malam dia tu dengan ayat ni, kerana itu ayat yang amat menyentuh contohnya, kan? Jadi kalau kita tak baca dengan intonasi yang betul, belajar baca ni salah satu adalah baca dengan intonasi yang betul, kan? Sesuai dengan ayat yang kita baca tu, kan, barulah dia akan berhubung rapat dengan kita, kan? Kemudian hafal juga dalam persediaan ni, kan, menghafal dengan makna dia kita faham betul, kan? Menghafal Al-Quran ni juga dalam sebagai persediaan, kan? Sebanyak mana yang kita boleh hafal berterusan, kan, sikit demi sikit, kan? Dan mengenali Al-Quran dengan struktur dia yang betul. Ini yang kita cuba tak dalam insya-Allah dalam bahagian kedua ni kita akan bincang ni, kan. Ini semua adalah saya masukkan sebagai fardu ain. Semua orang nak kena melalui persediaan ni, kan. Kemudian tahap yang kedua, selepas ni objektif yang pertama kita letakkan target kita supaya kita boleh bina ni, kan, berterusan. Setakat mana kita mampu minta doa kepada Allah supaya Allah memudahkan perjalanan. Tapi kalau kita tak ada target ni, kita tak minta kepada Allah, kan, kita membaca hidup je, tak reti baca Quran, tak apa, kan. Anak-anak pun kita biarkan, dia tak reti, tak apa, biar, kan. Ataupun dia tak baca dengan betul, biar saja, kan. Nak menjadikan cara hidup, menghafal ni bukan hafal tahfiz saja, tapi nak jadikan cara hidup kita sentiasa cuba
meletakkan Al-Quran ni dalam diri kita kan. Sebab dalam surah Al-Baqarah yang saya baca malam ni, Allah katakan wadhkuru ma fihi kan, ingatan kepada Bani Israil, ingat betul-betul isi dia supaya la'allakum tattaqun, supaya kamu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So insya-Allah ni persediaan. Kemudian yang kedua, selepas persediaan ni kena ada target juga untuk kita, saya senamakan ni sebagai walk through Al-Quran, berjalan daripada ayat pertama sampailah 30 juzuk Al-Quran ni. Kalau boleh kita melalui keseluruhan isi Al-Quran ni dengan mendapat kefahaman yang betul. Dan salah satu aspek yang penting yang saya nak tekankan, yang saya akan bincang dalam bahagian kita nanti, adalah tentang koheren, kefahaman yang koheren tentang Al-Quran ni kan. Jadi ini adalah target kalau boleh kepada semua Muslim kan. Saya membayangkan kalau boleh kan, semua pelajar-pelajar contohnya masuk universiti ke, dia keluar dia kena habiskan dengan sekali lalu semua ayat Quran ni kan, supaya kita dapat gambaran yang jelas keseluruhan Al-Quran ni. Sekali seumur hidup kita lalu dengan bagi habis kan. Sebab kalau kita tak baca keseluruhan, kita tak dapat gambaran yang koheren dan betul tentang keseluruhan isi Al-Quran. Kita baca satu ayat, kita akan nampak pandangan yang atomik kan? Tidak jelas. Nanti saya akan bincang dalam bahagian ketiga nanti kan. So inilah yang saya cuba, model yang saya cuba ajak untuk melalui ini, supaya kita lalui sekali semua isi kan. Dan semua Muslim dia kena letakkan target untuk dia habiskan ni sekali kan, dengan kefahaman yang structural dan koheren kepada semua ayat Quran ni kan. Ini saya namakan waktu. So sekurang-kurangnya semua Muslim dia kena sampai ke tahap ni. Dan tahap yang ketiga kan, tak saya namakan dia tahap tadabbur ni kan. Selepas walkthrough ni, sekurang-kurangnya walkthrough ni keperluan yang penting untuk membolehkan kita menyahut apa yang Allah SWT sebutkan, afala yatadabbarun al-Quran, apakah mereka tidak memerhatikan Al-Quran ni kan. Jadi memerhati ni memerlukan kepada background knowledge, kepada kefahaman yang eye views, bird eye views kita kan. Kita nampak semua isi Al-Quran ni, dengan barulah kita faham ayat-ayat tu dengan betul kan. So barulah kita boleh memerhati Al-Quran ni dan apply kan panduan-panduan ni dalam kehidupan kita kan. Jadi merasakan, memerhati dengan mendalam, merasakan Al-Quran ni seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW merasai dia kan. Memahami dia sebagai panduan yang praktik kan. Dan Al-Quran sebagai penyelesai masalah hidup kita, mendapatkan kefahaman. Saya namakan kefahaman lapisan kedua ni kan. Lapisan pertama ni kita nak faham Al-Quran tu sebagaimana Al-Quran tu diturunkan dalam kitab kan, dengan susunan yang Allah SWT letakkan dalam kitab ni. Lapisan kedua daripada kefahaman ni adalah lapisan, dengan kefahaman yang lapisan pertama tu kita boleh apply dia mengikut keperluan kehidupan kita kan. Itu adalah tadabbur. Jadi lapisan 3 stages yang pertama ni kan, seboleh-bolehnya setiap Muslim dia cuba untuk sampai ke kemampuan mentadabbur Al-Quran ni, supaya dia boleh menjadikan Al-Quran ni sebagai panduan bimbingan hidup dia. Dan 3 lapisan pertama ni adalah lapisan yang menjadi tuntutan kepada semua Muslim kan. Jadi ini semua orang nak kena letakkan objektif kan. Kalau boleh sekurang-kurangnya 3 lapisan yang pertama ni kan, 3 objektif yang pertama ni. So dia kena buat plan lah hidup dia, macam mana persediaan, walk through, dan juga sampai dia boleh mentadabbur Al-Quran ni. Seperti mana sahabat-sahabat ni kan, bila mereka ada berhadapan dengan apa-apa persoalan, mereka akan tanya dulu apa dia yang disebut dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah SAW, sunnah, hadis yang ditinggalkan Rasulullah SAW kan. So ini adalah satu tuntutan besar yang insya-Allah moga-moga Allah jadikan dia perjuangan yang hidup kita, yang kita cuba untuk sama-sama bangunkan dalam ummah kita ni kan. Selepas daripada tu barulah tahap saya sebut sebagai tahap dakwah, melaksanakan misi dengan Al-Quran itu, syuhada 'alan nas,
kita nak sampaikan kepada semua manusia, kan, kandungan wahyu yang Allah turunkan kepada kita, kan. Ini saya letakkan fardu kifayah, kan. So 3 yang pertama tu semua Muslim nak kena berusaha untuk melengkapkan diri dia setakat yang mampu. Kalau kita tak mampu, angkat tangan doa kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, kan. Maka Allah SWT, moga-moga Allah SWT buka jalan kepada kita untuk mencapai dia sebelum kita meninggalkan dunia ni, kan. Kemudian siapa lagi yang nak meneruskan perjalanan dia, melengkapkan dia dengan kemampuan untuk boleh menyampaikan Al-Quran ni kepada semua, kepada keluarga, ahli keluarga dia, kan, kepada kawan-kawan, kepada lain-lain. Sebab Rasulullah kata khairukum, ni sebahagian daripada hadis riwayat Muslim ni, kan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di kalangan kamu ialah dia belajar Al-Quran ni, kemudian dia ajar pula kepada manusia, kan. Itu adalah tahap yang lebih. Dan siapa yang nak meneruskan lagi perjalanan ni, objektif yang paling tinggi ni adalah mengkhususkan diri dia dalam Al-Quran, terutama kajian, kan, untuk membolehkan aplikasi praktikal Al-Quran dalam ummah, kan, dalam menghadapi serangan musuh-musuh ni, nak jawab serangan ni sebagainya. Ini memerlukan orang yang mengkhususkan diri dalam bidang ini juga fardu kifayah, kan. Jadi 1 hingga 3 ni adalah merupakan objektif yang penting untuk kita operationalize, kan dia, kan, kalau boleh kepada semua Muslim, kan. Jadi memerlukan kepada model dan sebagainya. Ini yang saya cuba untuk bangun, kan, ni model untuk membolehkan layman macam kita ni mendekati Al-Quran ni secara praktikal, kan. Nanti saya akan ceritakan dalam bahagian yang seterusnya, kan. So insyaAllah saya rasa setakat itu dulu bahagian pertama ni. InsyaAllah malam lagi kita akan mulakan bahagian kedua daripada perbincangan ni. Ada ayat-ayat Al-Quran yang saya letak kat belakang nota yang saya bagi tu. Cuba baca, fikirkan dengan mendalam, kan. Ini adalah jemputan Allah SWT pada kita untuk kita mendekati Al-Quran ni, kan. Baca ayat-ayat ni dan cuba fikirkan isinya dan rasa-rasakan bahawa dia adalah panggilan Allah kepada kita untuk kita memulakan perjalanan penerokaan kita dengan Al-Quran ni sehinggalah akhir hayat kita, kan. So moga-moga insya-Allah ini menjadi permulaan yang benar kepada kita untuk meneruskan perjalanan dengan Al-Quran ini selepas habis tempoh PKP ni. Moga-moga Allah SWT jadikan kita manusia baru yang insya-Allah akan berjalan dengan pandangan yang objektif yang jelas Al-Quran ni, yang kita cuba susunkan, operationalize kan betul-betul dalam hidup kita dan untuk mencapai objektif.